Afika Jeffrey. Rabiatul. Awak, you all ni ada rasa look forward tak nak masuk kelas cultural sebelum ni? Ada tak rasa look forward? Look forward? Ada. Rasa look forward tu kenapa? Sebab dapat belajar baik pelbagai culture. Ada tanya senior? Ada? Apa mereka cakap? Kalau buat board tu pastikan pastikan banyak pokok, jangan banyak main structure macam kita buat. Lepas tu kena study dia punya plan, pakai plan apa ikut culture tu. Apa tadi? Jangan banyak pokok? Jangan banyak apa tadi? Bukan, jangan banyak hardscape. Tak apa. Nanti kita lalui. Okay. Thank you Aiman, Haziq Aiman. Okay, please proceed. Siapa? Rabiatul ke siapa ni grup ni? Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar. Okay. Assalamualaikum, kami grup 3. Untuk grup kami, kategori cultural landscape yang kami pilih adalah Fishing Village. Dan ahli grup kita orang ada Izzatul, ada Rabiatul, ada Siti Madiha, ada Alia Syahira dan saya sendiri Afika Jeffrey. Nanti letak gambar ya. Okay. Tak gambar macam grup first tadi. Sorry saya ganggu. Okay, untuk kategori cultural landscape bahagian Fishing Village ni kami ambil movie Pulang yang merupakan satu filem drama biografi sejarah Malaysia yang ditayangkan pada 2018, diarahkan oleh KB Batia. So movie ni berkisah daripada peristiwa yang benar, tapi slide ni tak gerak ya? Slide ni tak gerak? Memang ini je? Belum lagi? Belum ya? Okay. Okay, filem ni berdasarkan kisah yang benar dan diadaptasi daripada novel daripada penulis dia Lily, kalau saya tak silap. So dalam cerita ni mengisahkan seorang jejaka Melayu yang ingin mengubah nasib kehidupan keluarganya mengikut peredaran waktu yang berlaku pada sekitar tahun 1940. So untuk pertama sekali saya nak menerangkan untuk bahagian set location and landscape description. So kawasan yang diambil untuk landscape movie ni adalah di pantai Penarik dekat Terengganu. So kita boleh lihat dekat situ kawasan shooting yang diorang lakukan. Tapi movie ni banyak menggunakan green screen sebab saya tak pasti sebab apa, tapi untuk memperjelaskan lagi movie ni ke arah yang mana, diorang menggunakan green screen. Okay. So untuk yang pertama sekali, landscape description yang pertama yang ada dalam movie ini adalah maritime landscape. So gambar ni saya ambil daripada scene di mana orang menunggu ketibaan nelayan yang datang daripada laut. So daripada maritime landscape ni kita boleh lihat penduduk yang duduk berdekatan dengan pesisiran pantai sangat berkait rapat dengan laut dan persekitaran maritim itu sendiri. Contohnya aktiviti dorang, ekonomi dorang semua berkaitan dengan maritim itu sendiri. Seterusnya saya ambil gambar ni juga untuk menunjukkan gambaran pantai untuk kawasan pantai Penarik Terengganu ni sendiri. Seterusnya untuk working landscape, perkampungan nelayan ni berfungsi sebagai mata pencarian
kejap. Perkampungan nelayan ini adalah landscape yang didinamikkan dan berfungsi di mana menjadi punca mata pencarian kepada penduduk, dan penduduk sekitar itu bergantung 100% daripada sumber laut itu sahaja. Dan bukan itu sahaja, penduduk juga dekat sini banyak melibatkan diri dalam kerja-kerja dalam membuat bot, membaiki pukat dan menangkap ikan. Seterusnya, untuk traditional cultural landscape, saya ambil scene di mana kita boleh lihat architecture of rumah yang berada dekat dalam movie ni sendiri, di mana kita boleh lihat rumah ni perlulah tahan daripada angin yang kuat sebab diorang duduk berdekatan dengan laut, so angin sangat kuat. So dalam kampung nelayan ini selalunya merangkumi nilai-nilai budaya tradisional yang berakar umbi daripada darat dan laut, dan merangkumi elemen seperti seni bina tradisional dan pengetahuan orang asli tentang alam sekitar dan ritual budaya berkaitan dengan memancing dan pelayaran. So seterusnya adalah, yang terakhir sekali adalah ethnographic landscape, di mana kampung nelayan ini mewakili kumpulan budaya yang berbeza-beza dengan tradisi dan bahasa cara hidup yang unik. Jadi landscape etnografi bukan sahaja merangkumi persekitaran fizikal, tetapi ia juga amalan sosial budaya masyarakat termasuk teknik memancing, penyediaan makanan dan perhimpunan sosial. So daripada sini saya letak scene di mana bagaimana penduduk di kawasan situ daripada sumber perikanan tu diorang jadikan benda tu salah satu sumber ekonomi untuk kehidupan diorang juga. So seterusnya untuk background of local community saya bagikan kepada 3, iaitu history, culture dan tradition. So untuk history pula, cerita daripada saya ringkaskan daripada cerita ni, dia menunjukkan bahawa peredaran sejarah daripada dulu sebelum penjajahan dan selepas penjajahan yang berlaku. Contohnya sebelum penjajahan, penduduk sekitar itu hanya memfokuskan lebih kepada berkaitan dengan laut, iaitu macam menangkap ikan, dan di waktu penjajahan, iaitu bila Jepun datang pada tahun 1940, perubahan banyak berlaku daripada ekonomi itu sendiri, daripada budaya itu sendiri banyak berubah, dan selepas penjajahan itu pun perubahan tu masih dikekalkan. Jadi daripada sini kita dapat lihat peristiwa-peristiwa yang sejarah yang berlaku dekat kampung tu merubah fungsi mikromos perubahan masyarakat dengan lebih luas dan lebih maju ke depan lah, dalam dinamik ekonomi dan budaya. Seterusnya untuk culture pula, dekat sini saya menggambarkan bagaimana rentak kehidupan harian seorang rentak hidup penduduk yang duduk dekat pesisir pantai ni hanya bergantung ditentukan dengan keadaan cuaca, sebab pada waktu itu diorang memfokuskan lebih kepada sumber laut. Jadi kehidupan harian mereka ditentukan oleh sama ada keadaan cuaca. Jika keadaan cuaca tu buruk, diorang tidak dapat mencari rezeki mereka dan mengalami cabaran ekonomi lah dalam apabila benda tu berlaku. Seterusnya untuk tradition, landscape untuk environmental relationship, mana kita boleh nampak penduduk kat sini menggunakan 100% sumber semula jadi, iaitu diorang berdekatan dengan laut, diorang guna sumber laut tu dengan sebaik mungkin, manakala yang wanita yang banyak memfokuskan kepada kraft tangan tapi melibatkan laut juga, dan itu menunjukkan hubungan simbiotik antara penduduk dekat situ dan alam semula jadi dalam menguruskan sumber yang mampan atau kesan kemerosotan alam sekitar kepada kawasan itu sendiri.
Itu sahaja daripada saya. Thank you. Okay, untuk bahagian saya pula, how do the communities interact with their natural environment and modify their landscape? Jadi untuk dalam movie ni, saya jumpa 3 cara macam mana komuniti dalam movie ni berinteraksi dengan environment sekitar. Antaranya ialah traditional fishing practice, village by the sea and local market area. Jadi untuk yang traditional fishing practice, movie ni dia banyak fokuskan kepada di kawasan laut dan pesisiran pantai. Jadi untuk kehidupan orang-orang lokal di sini, mereka banyak mengharapkan laut sebagai sumber kehidupan mereka untuk memancing dan semua tu. Di situ kita boleh nampak yang mereka sangat berinteraksi rapat dengan laut untuk untuk kelangsungan kehidupan mereka. Dan seterusnya village by the sea, disebabkan majoriti penduduk dalam movie ni merupakan nelayan dan juga banyak melakukan aktiviti berdekatan dengan laut. Jadi kebanyakan mereka menubuhkan penempatan di tepi pantai yang dekat dengan laut tersebut kerana mereka semua memang fokus kepada kehidupan laut. Jadi sebabkan itu mereka membina rumah ni untuk kehidupan seharian mereka lah. Sebagai pendapatan mereka untuk mendekatkan diri dengan laut tu untuk kemudahan mereka kehidupan seharian. Dan seterusnya local market area. Disebabkan kebanyakan nelayan ni akan membawa pulang semula hasil laut. Jadi mereka akan melakukan aktiviti dagangan hasil laut ni pada orang lokal di sekitar situ. Jadi untuk melaksanakan aktiviti perdagangan jual beli ni, mereka menubuhkan pasar untuk aktiviti tersebut lah. Jadi dengan adanya pasar yang berdekatan dengan pesisiran pantai ni menunjukkan mereka sangat berinteraksi rapat dengan environment mereka untuk kelangsungan hidup dan juga untuk ekonomi mereka. Next. Afika, next. Okay. Jadi untuk dalam slide ini saya ada tunjuk beberapa scene atau babak dalam filem tu lah kan. Untuk traditional fishing practice, cara mereka ubah suai landscape ni untuk kehidupan mereka ialah mereka membina sebuah jambatan dan juga menggunakan sampan untuk penggunaan kegiatan memancing mereka untuk kemudahan mereka lah. Jadi dengan adanya jambatan ni nelayan boleh turun ke laut dengan mudah dan begitulah cara mereka ubah suai bentuk landscape untuk kegiatan memancing mereka. Okay, untuk village by the sea, disebabkan ramai orang kampung ni duduk di pantai dan banyak aktiviti di laut, jadi mereka menubuhkan pendapatan dekat dengan situ supaya mereka mudah untuk ke pantai. Jadi itu cara mereka mengubah suai juga kawasan pesisiran pantai untuk kemudahan sendiri, kemudahan orang lokal. Dan akhir sekali ialah local market area. Mereka ubah suai dengan mewujudkan satu kawasan pasar untuk memudahkan aktiviti perniagaan, penjual beli hasil lautan. Jadi untuk nelayan yang membawa hasil laut tu, mereka boleh naik ke darat dengan mudah sebab market tu berada dekat je dengan pantai, pesisiran pantai. Jadi mereka boleh lakukan aktiviti tu dengan lagi cepat, lagi mudah dan juga boleh meningkatkan ekonomi dan juga untuk pendapatan dan
pasar, mereka menggunakan mereka membina dengan menggunakan barang-barang sedia ada macam pelepah pokok kelapa untuk bumbung dan dahan-dahan pokok. Jadi semuanya dengan barang yang sedia ada di sekitar mereka di kawasan pantai itu. Itu saja untuk saya. Seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Saya Madiha. Okay, saya akan terangkan pasal analysis of local community on the daily activities that reflect their culture, tradition and belief. So daripada sini saya akan terangkan macam mana daily activity dalam Fishing Village ni dia boleh reflect 3 benda iaitu culture, tradition dengan belief. So untuk first tu antara benda yang aktiviti locals dia kat kawasan tu buat adalah dia buat boat dengan menggunakan kayu, menjadi ikan, membuat rumah daripada timber ataupun kayu-kayu, and then menyediakan barang-barang untuk memancing, serta selain tu diorang juga ada gunakan batik ataupun kain pelekat sebagai material untuk mereka punya traditional clothes. So daripada sini saya juga terangkan dia punya impact daripada dalam komuniti, macam mana daily activity tu bagi manfaat kat mereka. So dekat situ kita boleh tengok yang aktiviti tu bukan je dapat wujudkan community creativity tapi at the same time dapat wujudkan juga cultural legacy. So kalau kita tengok sebelum ni yang kita belajar semalam dalam kelas construction, kan kita, kalau sebab kan dalam movie kan dia setting di 1940s kan. So dalam movie ni kita boleh tengok yang mostly dia orang semua guna kayu sebab senang nak cari, senang nak jumpa. So at the same time ia juga sustainable untuk alam sekitar. And then untuk tradition pula, banyak tradition dalam kampung tu dia gunakan buat semacam trading, fishing and then selling fresh food. Dia juga ada pergi berlayar untuk daripada tempat lain ke tempat lain. At the same time dia juga datang ke kampung tu untuk berehat. Maksudnya orang luar datang untuk beli macam barang-barang ke area tu and then berehat. So dekat sini kita tengok yang impact dia dalam masyarakat kampung tu, dia dapat wujudkan economic value kepada kampung tu. So macam dalam kampung tu dia tak semestinya dia boleh dapat ikan dengan kayu dia. So bila macam ada orang datang untuk trading, dia orang juga boleh dapat sumber luar. And then untuk ketiga dalam movie ni juga kita boleh tengok yang mostly penduduknya adalah orang Melayu. So kalau orang Melayu biasanya mestilah agama Islam kan. So dalam aktiviti seharian mereka, dia orang juga ada gunakan terms Islamik macam Alhamdulillah, lepas tu at the same time dia orang juga sangat menitik beratkan macam adab-adab macam dia orang akan bersama dengan seseorang tu dengan cara berkahwin je. So daripada sini kita boleh tengok yang benda-benda ni dia bukan saja dapat wujudkan agama, maksudnya bukan saja nilai agama tapi at the same time dapat wujudkan juga value dengan spiritual significance dalam diri diorang. And then slide seterusnya. Okay, kat sini kita melihat yang contoh macam gambar pertama tu, komuniti kat situ dia sangat kuat lah sebab dia sama-sama membantu each other, bukan saja dalam segi sosial tapi contoh macam kalau ada kematian ke apa, dia orang sama-sama juga menolong antara satu sama lain. And then selain tu kalau perempuan pula, kalau macam gambar yang atas pertama tu kita boleh tengok yang perempuan tu dia bertanggungjawab dalam manage household. Contohnya macam dengan buat kerja-kerja rumah, memasak dengan membesarkan anak-anak. So tu adalah salah satu dia punya aktiviti dia bagi orang perempuan lah. And then kemudian kita boleh tengok yang kalau lelaki pula, diorang biasanya akan pergi menangkap ikan ataupun menjual di pasar untuk sara keluarga. And then selain tu kita tengok juga yang ketiga tu ada juga orang yang daripada kampung tu dia pergi keluar berlayar untuk tengok dunia luar lah selain daripada duduk dekat kampung tu saja. And then selain tu kita boleh nampak juga diorang juga ada buat aktiviti seperti menjual kat market untuk
jual barang-barang yang fresh macam seafood dengan ingredients lah. So at the same time dalam ni kita juga bernampak yang kat market ni dia bukan createkan aktiviti kat kawasan tu, tapi at the same time dia boleh createkan place making ataupun attachment feeling dekat area tu. So dia jadikan kawasan kampung tu dia hidup macam tu. So selain tu orang lelaki juga dia ada buat aktiviti macam membuat jala ikan ataupun kayak untuk jala ikan tu untuk barang untuk keperluan memancing. So itu je. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Rabiatul Adawiyah. Terlebih dahulu saya nak cakap yang saya rasa saya ada kena yang betulkan lepas doktor komen untuk 2 grup tadi. So saya akan explain saya punya point lah. So landscape type untuk movie pulang ni adalah Fishing Village. So why is word conservation? Kenapa ia berbaloi untuk conserve? So pertama sekali kalau nampak pada gambar yang pertama, ia menunjukkan rural village. So yang rural village ni menunjukkan cultural heritage dekat kawasan tu. Kalau boleh nampak dekat slide-slide sebelum ni pun, yang dia tunjukkan yang bentuk reka rumah-rumah dekat situ, dia show pada komuniti yang hidup dekat kawasan tu. So ia menunjukkan juga identiti yang perlu dijaga dan kita boleh faham traditional lifestyle diorang dekat situ. So yang kedua, economic importance which is kepentingan ekonomi. Yang landscape type adalah ekosistem service. Dia berbaloi untuk concern sebabkan dekat kawasan village ni dia rich dengan biodiversity seperti macam ikan. Kebanyakan penduduk dekat kawasan ni dia gunakan natural resources ni untuk diorang hidup dekat komuniti kat situ. So dia berbaloi untuk di-conserve. So yang ketiga, dia punya landscape type adalah coastal landform. So untuk climate resilience, which is ketahanan iklim dekat kawasan tu lah. So dekat lokasi tempat ni dia terletak di kawasan Sagda. So jadi dia punya perubahan iklim itu dia meningkat lah, dia ikut paras dia kadang tu iklim tu berubah ikut paras laut. So dekat kawasan ni juga dia boleh conserve sebabkan kena conserve. Jadi dia dapat bagi ketahanan penting lah dekat jadi mengelakkan hakisan ke sungai, dapat ambang pada pembangunan lepas tu dapat jagalah komuniti dekat kawasan tu juga. So yang keempat, yang gambar keempat tu Fishing Village ni pun landscape type dia. So lokasi Fishing Village ni terletak dekat pantai pendarangan. So jadi tempat ni berbaloi untuk conserve sebabkan ada natural setting yang cantik juga yang sesuai untuk jadikan tourism and recreation. So itu saja daripada saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lesson learn, kawasan ini dekat dengan kawasan laut. Jadi aktiviti utama mereka ialah melakukan macam-macam tahu laut walaupun tenang tapi kadang-kadang jadi bahaya. Tapi orang-orang kampung tu mesti tak asa untuk laut, tangkap ikan sebagai sesuatu pengampunan diorang dan hasil daripada kapal ikan dan juga diorang jual-jual kat pasar. Okey, lepas tu cara diorang adapt dengan nature environment diorang tu macam mana diorang buat rumah pakai kayu, macam mana diorang buat jalan pakai natural material. So diorang pandai untuk gunakan apa yang ada di sekeliling diorang tu untuk memudahkan aktiviti harian diorang lah. Last sekali, kalau pun diorang rapat macam family, and kalau orang baru pindah kat situ, diorang boleh berasa macam orang baru. So kalau ada kematian dia atau lain yang boleh menyebabkan ini boleh sama-sama dulu. Ini saya komen macam tadi lah. Tapi daripada ini mereka banyak-banyak dari aktiviti utama diorang dan banyak-banyak dekat laut. Saya pun boleh banyak cara
je, tapi ada SMPP dan dalam pelaksanaan yang saling bantu satu sama lain. Ada juga Okay. Thank you for this dulu. Okay, pergi ke slide yang awal-awal tu. Okay. Saya bagi yang positif dulu. I like color scheme of your slide. Dia masih hanya pakai color putih dengan electric blue. Cuma untuk slide ni, I don't recommend you to use yang biru sebagai background sebab dia nampak apa? Terlalu dominant. Ya, gambar-gambar dia jadi gelap. Jadi biarkan dia pink, dia nak letak ada kecil pola line ke, nanti masukkan sikit. I think the content is good. Tiga pelajaran yang saya ni, content wise, I think you are on the right track. You know what soalan is sebab saya dapat soalan kan, soalan dia jadi right untuk cari apa. Mungkin kalau tak ada soalan tu orang pura-pura juga cari macam-macam tempat. Itulah gunanya kita dapat brief, awak boleh semak brief tu, awak boleh dekat situ cara saya mendidik student bila kita nak buat kerja, nak kemas, kena daripada asal dia kena kemas juga. Jadi daripada brief tu awak senang follow, betul tak? Brief dah memberi you direction. Setuju? Jadi bila awak menghasilkan benda ni pun masing-masing dah tahu point apa. Cumanya saya rasa gambar saya tengok terlampau kecil. Dia macam ni bila kita buat slide, dia yang gambar kita boleh besar, boleh kecil, depending on the focus cakap pasal apa. And then jangan lambat teks lah. Jangan lambat teks. And yang heading ni awak dapat sendiri tu ada dalam movie tu. Yang ni slide ni tadi siapa punya? Alia punya. Slide ni. Saya punya. Fika punya. Heading tu yang etnografi segala semua tu awak dapat kat mana? Daripada saya tengok dekat sumber daripada Google juga, dan ada juga saya tengok daripada movie tu juga, saya just kaitkan lah. Okay. I like that because dia macam sekaligus okay. Ada tajuk ethnographic landscape. What's that? Apa yang you nak cerita ni? Jadi tajuk kecil tu kita panggil sub tu penting. Cuma nanti apakah yang konten dalam tu you boleh buatkan bullet point, isi dalam bentuk paragraph. Okay? So no need to have a paragraph like that. Okay, next. Yang ini mungkin nanti sebab dia mungkin nak gambar ke apa ke kan. Jangan lambat macam ni. Sebab bila dia lambat macam ni dengan warna biru pula, so saya rasa dia putih tulisan hitam. Because dia too strong. The 3 boxes ni biru tu dia too strong pada kita punya mata. But the content is good. Cuma nanti macam you kalau saya dah jadi student, kalau history tu saya akan buat history, lepas tu nanti dekat bawah tu mungkin letak picture. Sekarang you nak letak picture kat sini tak boleh sebab dia teks dia terlampau banyak. Culture, tradition, nanti you illustratekan dengan gambar. Okay, next. Sebab setting ni adalah 1940s tadi ya. Okay. Kalau saya jadi student yang buat assignment ni, yang buat exercise ni, saya akan ambil gambar yang sekarang yang ada dekat Google. Kalau lokasi tu yang sama, kita kata this is how it looks like. Jadi siapa yang buat topik di bawah conservation and preservation, you boleh analyse dekat situ 1940s gambarannya seperti itu. Tapi sekarang dekat kawasan tersebut masih sama. Maknanya conservation tempat tu bagus. Setuju tak? Lack of development. Tapi ada setengah tempat 1940s mungkin hanya coastal yang ada pokok bakau, hanya ada pokok-pokok kelapa, tapi now dah jadi resort contohnya. Maknanya kawasan tu dah terganggu disebabkan development. That's how you adunkan
maklumat sekarang dengan maklumat yang setting dia 1940s, you nak check on the conservation, you nak check on apa yang menjadi threat kepada tempat awak ni, contohnya threat to the landscape ni, threat to cultural landscape. Jadi village by the sea, sebab I was hoping kalau topik-topik ni you buat ya, ada subtopik traditional fishing practices, tapi kena ada gambar, contohnya jenis jala, jenis tangkap ikannya apa waktu turun ke laut, jeti dia rupa macam mana, and then village by the sea, you support dengan gambar-gambar. Ada berapa jenis rumah dalam dokumentari atau drama tu yang ditunjukkan. Katalah ada 3 jenis, tunjukkan 3 jenis. Apa dia, you analyse. Got it? Dapat ya? Dapat. Okay. Sama dengan local market tu. Local market jual apa? Itu bila sebut market, kita kena ada sedikit ni ya, macam kena deeper sikit. Dia jual apa? Kalau pondoknya macam mana? Di mana lokasi market tersebut? Dari drama tu, dari movie tu kita boleh nampak dekat mana dia letakkan kedudukan. Apa pakaian-pakaian orang yang si penjual tu. Dan kita compare lah sekarang orang menjual dah pakai macam ni, orang tak pakai dah baju pagoda tu. Tadi banyak baju pagoda kan, gambaran pada 1940s memang begitulah agaknya kan. Orang-orang keluar pakai kain plekat, pakai semuta. Semuta tu yang kain dililit atas kepala tu. Okay, next. Okay, yang ni pun sama nanti. Ya, gambar ni kemaskan lagi dan biar dia, saya rasa angle you ambil macam yang gambar perempuan duduk beranda tu okey, tapi yang gambar sebelah ni yang ada palang-palang tu, kalau dapat gambar yang angle dia tu tak nampak terhalang dengan batang-batang pokok ni, maybe better. And then tunjukkan pula architecture rumah tu, dia pakai material apa, ya. Sebab saya rasa analisis dia punya plan, material apa semua untuk architecture dalam ni kurang, dalam grup ni kurang. Okay. Nanti boleh tambah ya cara berpakaian. Of course taklah begitu tepat, tetapi pengarah filem dia masih cuba untuk menggambarkan 1940s. Macam Aisyah tu kan, pelakon dia kan Aisyah pakai baju apa kan kat situ. Adakah dia pakai kurung Terengganu ke, sebab setting kat Terengganu kan. Okay, next. Okay, ini pun sama komen saya. Nanti awak support dengan gambar-gambar yang relevan supaya dia lebih mudah difahami. Macam contoh Islamic belief, Islamic belief. What kind of Islamic belief dalam tu? Selain pada solat, selain mungkin dia ada surau dia ke masjid, I tak pasti. Mungkin dia azan dulu ke sebelum mencari ikan di laut. Ya. Sebab ada orang putih buat buku tu ada kat rumah saya. Buku tu sekejap ya, saya tengok. Saya ni berdiri dekat tepi saya tu. Nanti kalau saya jumpa buku dekat rak buku saya ni, saya tunjuk macam mana orang putih buat research dekat Terengganu. Dia memang dia bawah kajian etnografi ya. Etnografi tu maknanya dia mengkaji certain community. Jadi pada zaman tu 1960s, di tempat kajian dia tu, sebelum orang pergi ke Terengganu, dia baca, sebelum pergi ke laut dia baca mantra dulu. Nelayan-nelayan ni baca mantra. Okay, baca mantra tu kalau dalam Islamik sekarang tak boleh lah ya, macam kita percaya pada benda lain selain pada Allah, tetapi itu adalah yang orang buat zaman-zaman dulu. Dan orang putih ni memang dia cerita dekat dalam buku dia tu. Okay, next. Samalah juga. Awak mungkin dalam masa awak nak snap tu, awak memang kena careful. Awak nak ambil apa gambar. Macam contohnya pantai dia, pasir dia warna apa elemen-elemen ada dekat pantai dia. Macam tu ditunjukkan jaring menangkap ikan.
bakul dia tu dibuat daripada apa, rattan ke apa, and then you relate dengan persekitaran pada ketika itu. Contohnya apa plant material yang signifikan, kita ada rotan, kita ada bemban, kita ada mengkuang. Itulah bahan-bahan yang orang dulu buat dia punya utensil ni. Setuju ke tak? Betul kan? Setuju. Pandan, mengkuang. Okay, semuanya natural material. Next. Awak nampak tak? Hanya daripada movie, drama and documentary, kita sebagai landscape architect boleh analyse from landscape architecture perspective. Betul tak? Orang drama, dia nak buat drama tu, dia adalah fokus dia. Kita mengkaji landscape yang digambarkan dalam tu. Because dalam landscape ni dia ada sentuhan budaya, dia ada sentuhan sosial dia. Jadi kita nak buat cultural landscape ni, kita kena faham benda-benda tu semua. Okay? Macam contoh, ada tak tempat nak tengok sunset, contohnya nak duduk kat situ ke. Pantai-pantai di Terengganu ni, dia cantik pantainya. Dia bare ya, dia tak ada, pantai dia bersih kalau dekat kawasan ni. Nanti pergilah tengok. Okay? I think the content okay, good, tak ada masalah. The analysis pun okay. Cuma nanti sikit je lagi baiki in term of lambatkan teks ni. Hari ni tak apalah, hari ni mungkin you nak dump the text kan. Okay, next. Nanti yang biru ni tukar because dia too strong too strong, and then ini last slide ke atau dia ada conclusion? Sebab lesson learn dia bukan conclusion. Dia mesti ada slide conclusion lain. Jadi yang tadi tu dia bukan conclusion. Okay, bila kita nak buat conclusion, kita bukan repeat apa yang kita dah cakap dekat atas. Kita boleh relate dia dengan SDG. SDG tu Sustainable Development Goal. Kita boleh relate dengan warisan di Malaysia. Contohnya Jabatan Warisan Negara, apa yang mereka iktiraf sebagai warisan. Apa yang penting dalam agricultural landscape, apa yang penting dalam maritime landscape, apa yang penting dalam konteks agriculture. Macam you tadi, dia ada 2 kawasan sawah padi kan, dia tapi konteks berbeza. Jadi adakah environment dia, adakah dia punya teknologi mempengaruhi, itu yang you kena cakap dekat dalam conclusion. And then you boleh, ni lagi, apa yang mengancam, itu boleh masuk dalam conclusion. Pada pendapat you, apa yang mengancam cultural landscape di tempat tu? Adakah development, adakah orangnya telah tidak lagi mengamalkan sustainable development, adakah apa kita kata berlakunya hakisan pantai. Jadi itu nama conclusion. Kita conclude apa yang kita faham daripada exploration kita. Okay? So far so good? Seronok tak exercise ni? Seronok. Seronok dapat tengok movie. Dulu student saya yang subjek 683 tu memang dia suka sangat, enjoy sangat exercise ni. Sebab macam boleh tengok dokumentari, tengok movie and then you analyse kan. Okay? So Alhamdulillah we have finished the 3 groups. Okay. So hari ini semoga kita semua dapat manfaat daripada sesi ni, dan saya doakan semua pelajar akan sukses sampai hujung semester. Ya, jauh lagi perjalanan ni nak sampai hujung sem. Semoga kita semua sihat. Awak pun menjadi pelajar yang lebih baik daripada last semester. Kalau last sem, saya pun tak tahu berapa CGPA you, tapi kalau awak rasa CGPA last sem turun sedikit, kena tingkatkan lagi usaha. Siapa yang CGPA dia naik sedikit pun kena teruskan usaha. Okay? Semua benda takkan datang bergolek. Tak ada, tiba-tiba golek depan kita makanan, tak ada. Kalau tak cari kat bazar Ramadan, tak masak kat dapur, tak dapat dah nak buka puasa. Kan? Setuju tak? Tidur je, puasa tidur je, tapi tak buat yang lain-lain. Kira puasa tu dapat penat je lah, solat tidak, nak buat yang lain-lain, bekerja tidak, tak boleh. So ada orang ya, dia puasa tapi tidur seharian. Tu dapat penat, solat tidak. Okay, nanti semua student jaga solat bagi yang Muslim,
Dan tiap-tiap hari jangan lupa doa untuk ibu bapa. Bila awak lepas solat, baca Fatihah, cakap dengan Allah, ya Allah, aku sedekahkan Al-Fatihah ini untuk kedua ibu bapa dan untuk diriku sendiri. Okay? Jadi kita ni bila study, yang usaha tu usaha sambil spiritual kena dengan Allah. Okay, ni kejap lagi azan. Tapi hari-hari lain takkanlah sampai pukul ni. Kita hari ni sebab kita ada beberapa session. Tapi nanti kita selalunya 12.30 dah habis. Sebab you petang pun ada kelas kan. Kita tak nak kacau you punya tu. Okay kelas, thank you very much. So we'll see you on Monday for the presentation. Nanti saya buatkan folder untuk submission dia punya slide presentation. Mana tahu tiba-tiba anything happen to your laptop, adalah juga backup dekat dalam Microsoft Team. Ya. Nanti mungkin Pak Ed ke Pak lain boleh pakai lagi punya slide ni. Okay, see you on Monday. Thank you. Dan selamat berbuka petang nanti. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Tolong study macam mana nak buat breakout session. Boleh? Okay, baik Doktor. Okay, bye. Bye, terima kasih. Selamat.